Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni'mat bil-ijad wal-imdad. Walhamdulillah. Bi ni'matil ammah wal-khasah. Walhamdulillah. Bi ni'matil sabiqah wal-lahiqah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali tafsiran masih lagi pada ayat yang ke-10 surah Al-Mumtahanah, buku surat 550. Sambungan tafsiran kita pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum ma anfaqu itu. Sudah kita belajar di tafsiran sampai ke lahun nahillu lahum wa lahum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu. Yaitu secara sebentar lalu dibilang dari Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebentar lalu, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, apabila telah datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman yang mereka terdiri pada wanita-wanita yang berhijrah, famtahinuhun, maka hendaklah kamu menguji mereka. Uji kembali balik uji iman. Dan keimanan yang dimaksudkan adalah menguji niat mereka, tujuan mereka, maksud mereka hijrah. Sehingga ditanya, apakah niat kamu hijrah? Lalu mereka jawab, kerana Allah dan Rasul. Ditanya pada wanita mukminah yang lain, apa tujuan kamu hijrah? Kerana siapa? Kerana Allah dan Rasul. Adakah kamu hijrah kerana kamu benci pada suami kamu yang masih musyrik di Mekah? Tidak, ya Rasul. Tapi hijrah untuk mengikutmu kerana Allah dan Rasul. Itu ujian bagi wanita-wanita yang beriman. Allahu a'lamu bi imanihim. Walaupun begitu di sudutnya iman, sebab iman itu tasdik bil qalbi, itu yang nombor satu. Itu tasdik bil qalbi. Itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqrar itu nombor dua. Seseorang boleh berbicara, seseorang boleh berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad. Itu iqrar. Tapi tasdik bil qalbi bahagian pertama. Allah kata, hanya dia sahaja yang mengetahui ada iman yang ada dalam hati kita. Yang ketiga itu adalah amal. Itu disebabkan dari sunnah wal jamaah, disebabkan sempurnanya iman. Yang pertama adalah tasdik bil qalbi, membenarkan dalam hati. Yang kedua ikrar dengan lidahnya. Dan yang ketiga adalah amalnya. Sehingga kita bila melihat dia beramal, kita tahu dia seorang Islam yang beriman. Seperti mana kata Rasulullah, bersaksilah kamu bahawa orang yang datang, yang balik, datang dan balik ke rumah Allah, bersaksilah mereka orang beriman. Lalu kata Rasulullah, Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya sini mereka yang memakmur ke rumah-rumah Allah, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Itu adalah kaedahnya pada amal. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala lagi, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin, setelah kamu mengujinya dan jelas di wanita yang beriman, di kalangan wanita-wanita yang berhijrah itu, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, maka jangan diserahkan kembali wanita-wanita yang beriman ini kepada orang kafir. Orang kafir ini di mana? Waktu itu di Mekah. Terdiri daripada ahli keluarganya ataupun suaminya yang kafir.
sama ada suami yang datang ataupun wakil daripada suami datang ke Madinah lalu mahukan istrinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tarji'uhunna, maka jangan dikembalikan istri-istri itu. Maka wanita-wanita yang telah beriman jangan dikembalikan. Antara itu kenapa? Kerana hubungan pernikahan suami istri telah terputus. Bila tak terputus, dia mesti berada dalam satu wilayah yang sama. Atau maksudnya di sini, suami pergi ke Madinah, tapi dia bukan kafir. Dia bukan mukmin. Istrinya pergi ke Madinah, tujuan hijrah, dan dia beriman. Dia masuk Islam. Suami pun ikut, tapi masih dalam keadaan musyrik. Jadi bila saja suami pun sampai ke Madinah, isteri pun sampai ke Madinah, lalu suami nak mengambil isterinya kembali. Dua-dua berada di tanah Madinah, satu wilayah. Lalu kepada ulama-ulama, maka ditawarkan kepada suaminya untuk dia masuk Islam. Ini dalam satu wilayah yang sama. Cuma kalau sekiranya ditawarkan untuk masuk Islam, dia ada tempoh juga. Kenapa? Kerana tempoh itulah yang menyebabkan dia tidak perlu berkahwin sepuluh kalau kemudiannya suami masuk Islam. Tempoh iddah. Iddahnya berapa lama? 3 bulan ataupun 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Diberi tempoh pada suaminya. Lalu dalam tempoh iddah itu, artinya suami pun masuk Islam, maka kembali dengan perkahwinan yang lama. Tak perlu dengan akad yang baru. Itu. Cuma kalau isteri dah sampai ke Madinah, suami yang kafir musyrik berada di Mekah, dan itu tidak adanya lagi ikatan perkahwinan. Cuma isteri itu dia akan berpisah dengan iddah 4 bulan 10 hari. Nampak agaknya untuk mengetahui dalam perut itu ada anak ataupun tidak. Kalau ada anak, dia tidak ada iddah yang mereka sampai dia melahirkan. Mana laki-laki Islam boleh berkahwinnya setelah dia melahirkan anak, kemudian selesai daripada sucinya dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang. Mengapa agaknya? Disebabkan gini, pada ketika itu adanya perjanjian. Perjanjian yang apa? Hak bagi orang kafir untuk mengambil kembali di kalangan ahli keluarganya yang ikut musuh. Jangan dilihat sama ada itu masuk Islam ataupun tidak. Dia keluar ikut Rasul dari keluarga ataupun suami adalah hak untuk ambil kembali. Bila turunnya ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala melarang ini menunjukkan bahawasanya janjian tersebut telah tercapai. Maka jangan diserahkan akan wanita-wanita yang beriman yang telah berhijrah kepadanya keluarga mereka ataupun suami mereka yang masih kafir. Mengapa? Lahunna hillun lahu, kerana wanita-wanita yang beriman itu tidak lagi dihalalkan buat suami mereka yang kafir. Walahum yahillu lahunna, dan suami-suami yang masih kafir itu pula tidak halal bagi wanita-wanita yang telah Islam beriman. Wa'atuhum ma'anfaqu, akan tetapi sekiranya suami yang kafir datang ke Madinah, serahkan kembali istriku. Ya Muhammad, serahkan kembali istriku. Dia tak punya terambil dalam bumi Madinah, ada undang-undang, ada perundangan. Jadi mereka ini pun akan minta izin. Minta izin kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaannya begitu. Disebabkan begini, Allahu a'lamu bi'imanihim, ya Allah mengetahui iman itu. Tapi ada kisah yang tidak tersampai. Ada di antara wanita-wanita itu, bila suami pun mari, tengok suami cinta itu datang balik, padahal suami musyrik. Akhirnya punya berlaku, ikut suami. Kisah yang lain, dia dah berkahwin dengan suami Islam di Madinah. Suami yang kafir pun bagi. Datang pula Ferrari.
Ini contoh. Duit berkumpul-kumpul, bawa satu bunyi duit. Jadi isterinya pun kembali ke suami yang lama. Dia lupa suami Islam. Jadi keadaannya apa? Orang bila dah pilih murtad, dia langgar tu semua. Kita mengaku, Allah kata, Ya Muhammad, engkau berhukum, ini wanita yang kau puji secara zahir dia. Yang duduk dalam hati batinnya, aku saja yang tahu. Rasulullah pun tidak tahu. Rasulullah tahu melalui wahyu. Antaranya Quran. Bukan tiba-tiba Nabi itu, Nabi Rasul, otomatik tahu seperti mana Allah yang maha mengetahui. Itu kesalahan Istiqid dan Sunnah wal Jamaah. Cuma ada hukum di sini. Yang inilah yang kita pelajari tafsiran mula pada malam ini. Wa'atuhu, kembali pada suami-suami yang kafir. Datang, Ya Muhammad, serahkan isterimu kembali kepadaku. Lalu Rasulullah berbincang dengannya, sesungguhnya Islam melarang. Ya Allah melarang kami menyerahkan wanita-wanita Islam kepada kamu yang kafir. Akan tetapi Islam memerintahkan kami mengembalikan kepada kamu apa yang telah kamu melanjutkan kepada isteri kamu. Cuma ditanya, apakah mas kahwinnya? Suatu kamu mas kahwin muslimah, mas kahwinnya 10 dinar, ya kami akan mengulangi kembali. Kaedah begitu. Ini keadilan. Mengapa suami datang pada jauh-jauh, musafir sampai ke Madinah, lalu kalau dibalik tangan kosong, tak jadi apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun perintah, tanya kembali apa mas kahwin ini. Mas kahwinnya 2 dinar, maka kembalikan 2 dinar. Kaedah begitu. Cuma kata Imam Syafi'i, perkara ini dilihat kembali. Disebabkan apa? Disebabkan ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, suami ini bersungguh-sungguh mahukan isterinya. Kita pula bersungguh-sungguh tahan yang memberi isterinya itu. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana suami bersungguh-sungguh mahukan isterinya, ini isteri dia. Mungkin di Mekah ada anak-anak dia, isteri yang lari ke Islam, baru dah berdi Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, cerita mas kahwinnya. Cuma salah satu fatwa Imam Syafi'i, walaupun suami ini datang menuntut kembali isterinya dikembalikan kepadanya, salah satu fatwa Imam Syafi'i, hak bagi imam pada itu pemerintah untuk tidak mengembalikan. Mengapa agaknya? Kerana kaedah ini, sekiranya mereka ini laki-laki yang syirik ini, musyrik ini bersungguh-sungguh mahukan isterinya, maka dia perlu segera ketika Madinah kembalikan isterinya. Tetapi dalam hal ini seolah-olah suami tidak bersungguh-sungguh. Satu jarak yang lama, bertahun-tahun, itu suami pun datang ataupun bawa wakil minta kembali isteri. Tidak dapat mas kahwin kembali. Jadi ketika Imam Syafi'i perlu diberikannya. Ini hak dari Islam. Itu fatwa Imam Syafi'i. Disebabkan Imam Syafi'i berpendapat bahawasanya, bahkan bukan sahaja Imam Syafi'i, sebagai ulama-ulama kita yang mujtahid mengatakan dalam hal ini, dalam ayat ini ada nasah wal mansukh, dan kebanyakan ini adalah mansukh atau nasah. Apa maksudnya mansukh? Dihapuskan hukum sebelum. Sebab ayatnya dikaitkan dengan perjanjian, maka dihapuskan perjanjian, maka terlibat baginya mansukh, yakni dihapuskan akan hukum sebelumnya. Selesai itu. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, junah menunjukkan bahawasanya tidak salah, tidak berdosa dan tidak mengapa ke atas kamu, wahai laki-laki Islam, أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ, untuk mengkahwini wanita-wanita yang telah masuk Islam itu hijrah dengan Rasulullah. Idza ataytumuhunna ujurahum,
setelah kamu memberikan mas kawinnya kepada mereka. Syaratnya beri mas kawin itu, maka perkara ini sama. Apa makna sama ni? Sama ada hijrah tak hijrah. Kalau nak berkahwin seorang wanita, mesti diberikan mas kawin. Dan itu sama. Mahal namanya. Mahal. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم. Walaupun begitu syaratnya adalah yang pertama, isteri itu memang tak ada ikatan perkahwinan walaupun dengan perjanjian. Apa maksudnya? Suaminya memang berada di Mekah. Suaminya tidak mahu dia lagi. Isteri pun jelas mengetahui dia tidak ada suami lagi. Barulah boleh dikahwini, tetapi dengan syarat isteri itu bila telah yakin si suami yang kafir tidak mahu lagi dia dengan cara masuk Islam, dengan mengikat perkahwinan yang lama, maka hendaklah isteri tadi ataupun wanita itu menahan dirinya 4 bulan 10 hari. Ini kaedahnya sama seperti mana kematian suami. Pada suami di Mekah akan mati pun. Kenapa agaknya 4 bulan 10 hari baru menunggu wanita itu sebelum dia dikahwini dengannya mas kahwin, kerana dikuatiri dalam perut ada anak. Disebabkan dalam hadis Rasulullah apabila ada anak dalam perut usia 4 bulan masuk roh. Bila masuk roh, confirm ada anak. Sekiranya memang jelas tidak ada anak, macam mana pula 4 bulan 10 hari juga. Macam mana confirm memang tak ada anak? Dia expired. Pasal ini saya cuma sampaikan. Apa maksudnya di sini? Dia tak boleh mengantuk dan mustahil dia mengantuk. Sebagian ulama kata pakai juga 4 bulan 10 hari. Kerana apa? Kerana dikuatiri keajaiban benar-benar berlaku. Keajaiban berlaku. Apa maksudnya? Ya, umurnya 65, keajaibannya mengandung lagi. Contoh ini soalan ditanya kepada ulama-ulama kita. Saya ustaz kematian suami, umur saya 80. Iddah saya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kenapa ustaz? Sebab saya dah tak ada haid. Dikuatiri keajaiban laku masih. Tapi dalam mazhab lain, sebagai ulama berpegang dengan surah Al-Talaq, dia cukup 3 bulan. 3 suci sebab dia tak ada haid. 3 bulan je. Ikut pada kalender Qamariyah. Dan kaedah ini juga sama dengan wanita yang tak pernah haid seumur hidup. Cuma bagaimana dulu hukum wanita tadi dia dah berkahwin di Mekah. Cuma dalam berapa tempoh pernikahan dia dengan waktu itu dia musyrik, dah mesti dia kafir. Kemudian datang kemusyrikan. Suami kafir, dia kafir. Kemudian dia pun masuk Islam, hijrah. Cuma tidak pernah disentuh suaminya, maka tidak ada iddah. Sama hukum seperti mana seorang isteri berkahwin, suami tidak pernah menyentuhnya. Sama ada suami hidup ataupun suami mati, tak pernah menyentuhnya, maka dia tidak ada iddah. Tengah cerita yang ni ada seorang jemaah kat belakang katakan, Ustaz, macam mana pula kalau sekiranya suami dia tu jin? Allah. Kenapa? Suami dia kahwin dengan jin, cuma jin tu tak pernah sentuh dia katanya. Sebagai ulama kata tidak sah mana hukum kahwinan. Bagaimana pula kalau sekiranya laki itu manusia, perempuan itu jin? Jadi apa soalannya? Soalannya, perempuan yang jin itu diceraikan suami yang manusia. Ada iddah ataupun tidak? Kena tanya pada bapaknya jin. Apa maksudnya di sini? Ini pada hukum dasar tidak sah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki sah tapi makruh. Kita pun tanya kau nak kahwin dengan dia, kenapa kau nak ceraikan dia? Fitrah. Apa maksud fitrah? Tak kena fitrah.
Saya kalau sebab masuk tu dia cantik, tapi bila malam tamu tak nampak sudah cantiknya, gelap dia kulitnya. Memang jin itu kulit dia gelap. Kalau di Islam dia pakai pakaian putih, kadang-kadang dia pakai burdah, perempuannya. Tapi kalau dah malam tamu tu semua dicabut, hitam legam. Tapi tak mau. Sebab tak kena betul. Tak cantik sebenarnya. Jin macam mana pun dia tak cantik. Dia baru menjelma nampak cantik. Kembali kepada dia, tak cantik. Tak betul betul. Jadi dalam ayat ini dihalalkan bagi wanita, bagi laki-laki yang Islam di Madinah untuk mengkahwini wanita ini setelah mereka iddah selesai, kemudian memberi mas kahwin kepada mereka. Wala tumsiku bi'isamin kawafir, dan janganlah kamu masih lagi mengikat ikatan perkahwinan yang lama bersama isteri-isteri kamu yang kafir. Apa maksudnya di sini? Ini wanita laki-laki yang Islam yang beriman dari hijrah. Mereka hijrah. Mereka berada di waktu mereka berada di Makkah. Mereka ini tradisi mereka memiliki isteri lebih daripada satu orang. Jarang bagi warga Makkah laki-laki memiliki isteri satu orang. Jarang banget. Kalau ada, dia bukannya memang begitu, tapi dia kata jarang-jarang. Kita pula kalau sekiranya tiga, itu yang jarang-jarang. Zaman dulu seorang jarang-jarang. Di mana kisah Sayyidina Umar, dia hijrah dengan Rasulullah. Isterinya itu ditunggu. Dan satu isteri dia pun enggan masuk Islam. Lalu diceraikan dua orang isteri itu. Bukan. Cerai langsung. Sebab apa cerai itu di data-data ayat. Bukan isteri. Lalu turun ayat ini. Bila Allah turun ayat ini, kalau sekiranya tak ceraikan mereka, tak berhubungan lagi. Asalnya Sayyidina Umar diceraikan atas dasar ayat. Sebab isteri itu kafir. Aku tidak mahu, maka aku ceraikan kedua isteri itu di Mekah yang masih musyrik. Turun ayat ini pula, wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan jangan pula kamu masih mengikat ataupun menahan perkahwinan kamu dengan wanita-wanita isteri kamu yang masih kafir. Apa maksudnya? Allah beritahu kepada laki-laki yang beriman yang berhijrah bersama Rasul di Madinah, jangan kamu ingat, jangan kamu kenal isteri kamu yang di Mekah yang musyrik. Ada ikatan perkahwinan lagi. Sebagai ulama berfatwa, mengapa agamanya langsung terputus? Kerana tidak berada dalam satu wilayah. Wilayah di Mekah disebab dikaitkan dengan wilayah musuh. Sebab dia negara musuh itu. Wilayah di Madinah, wilayah Islam. Musuh berada di situ. Berbeza. Jadi oleh kerana si isteri yang musyrik berada di wilayah musuh, maka terputus langsung. Terputus langsung. Lalu bagaimana pula kalau di antara isteri-isteri yang musyrik, lalu mereka pun pergi ke Madinah cari suami mereka. Adakah perlu mengikatnya ikatan perkahwinan semula dengan akad yang baru ataupun tanpa akad dengan ikatan yang lama? Maksudnya di sini, yang ini keislaman mereka, adakah perlu akad yang baru ataupun keislaman mereka tidak memerlukan akad lagi? Itu maksudnya. Contoh gini, isterinya pun pergi ke Madinah, cari suaminya jumpa. Lalu dia kata, aku mahu kembali bersamamu. Suami pun menawarkan masuk Islam. Isteri pun masuk Islam. Cuma perkahwinan mereka ini, mana akad perlu kembali, mana perlu kembali akad nikah yang baru ataupun perkahwinan itu masih sah, tak terbakar. Jawapannya perlu akad yang baru. Sekiranya isteri yang masuk Islam. Tetapi kalau sekiranya suami yang masuk Islam
Tak perlu akad dalam tempoh iddah 3 kali suci tadi. Tapi kalau dah lepas suami pun masuk Islam, maka barulah perlu akad yang semula. Cuma kata ulama-ulama itu, seorang suami yang dulu musyrik, kemudian dia pergi ke Madinah, masuk Islam, lalu ada laki-laki Islam yang nak mengkahwini wanita itu. Maka dalam hal ini pertanyaan, siapa yang lebih layak untuk mendapat wanita itu? Jawapannya adalah suami dia yang lama. Suami dia yang lama lebih layak untuk mengembali dengan isterinya. Apa maksudnya? Maksudnya gini, suami tadi diberikan tawaran untuk masuk Islam selama mana tempoh iddah isteri. Sebab ini kaitan bukan yang seperti mana ayat ni. Ayat ini suami yang isterinya kafir di Mekah. Ini pula di mana isteri yang telah Islam, kemudian suami yang kafir. Itu balik. Jadi hukum berbeza juga di situ. Jadi suami ditawarkan 3 kali suci. Disebabkan apa? Ditawarkan dengan syarat suami mesti berada di Madinah. Tetapi kalau sekiranya suami itu berada di Mekah, ditawarkan Islam, dia akan Islam, tak boleh dikira. Apa maksudnya? Kalau dia masuk Islam di Mekah, kemudian dia pun cari isterinya di Madinah, ini akad semula. Disebabkan apa? Disebabkan dikira wilayah mana dia masuk Islam. Sewaktu dia masuk Islam, dia mesti berada wilayah yang sama. Untuk isteri tadi, dia dah Islam, suami juga masuk Islam, mesti wilayahnya Islam. Jadi diberi tempoh iddah, maka dalam tempoh itu, iddah punya sisi isteri tak selesai lagi, maka boleh mengkahwin. Bukan mengkahwin, itu isteri yang langsung. Tak perlu akad nikah yang baru. Tapi kalau suami itu masuk Islam, lalu dia pergi ke Madinah, cari isterinya, itu akad balik. Itu pun atas isteri mahu atau tidak. Itu. Mahu atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mendarangnya bagi laki-laki yang telah hijrah, masih ada ingatan terhadap isteri yang tadi. Seperti mana kisah Abu Bakar Siddiq, dia ada isteri yang musyrik. Itu anaknya daripada ini anak Ummu Hani. Bukan Ummu Hani, satu lagi anak. Mana Tuhan, Ummu dah ditalib anak Tuhan. Itu satu kisah. Itulah saya sebutkan sebelum ini. Tapi ini kisahnya para sahabat memiliki para isteri langsung tak fikir lagi. Isteri yang kafir yang musyrik dia berkata. Ini kan. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu wal yas'alu ma anfaqtum. Itu kembali kepada siapa? Perempuan. Ini kisah dia bagaimana pula? Kisahnya adalah bila perempuan-perempuan itu dia dah tak mahu masuk Islam. Cuma syaratnya adalah isteri yang tak mahu masuk Islam mesti berada dalam wilayah Islam. Apa maknanya di sini? Dia pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, wanita-wanita ini ditawarkan dengan Islam. Bila enggan, maka diperbolehkan bagi suami minta balik mas kahwin. Minta balik mas kahwin. Okey. Kemudian suami pula pergi ke Mekah, jumpa isteri, boleh minta balik mas kahwin. Cuma syaratnya mesti dalam satu tanah nanti, wilayah. Jadi kalau suami di Madinah minta akan mas kahwin kembali, tak boleh sebab isteri dia masih di Mekah. Okey, dah begitu. Wal yas'alu ma anfaqu, dan hendaklah mereka, iaitulah suami-suami yang kafir di Mekah, maksudnya bila mereka datang ke Madinah, mereka minta mas kahwin, apa balik? Apa yang mereka? Pada usia Rasulullah SAW, ya Muhammad, disebutkan ke Islam, mengikut kembali ke Mekah. Aku mahukan mas kahwin. Maka Rasulullah SAW katanya, berapakah mas kahwinnya? Sekian.
Cuma kalau mas kahwin ini hukum yang haram dalam Islam, maknanya sesuatu yang haram dalam Islam, maka dilarang memberi kepada mas kahwin. Contohnya begini, tanya dia, mas kahwin kau beri kepada isteri berapa? 3 tong. 3 tong apa? Dia. Itu bahasa ini. Maka kita tak tahu mengembalikan walaupun dengan nilai. Dan yang lagi, mas kahwin dulu dengan isteri berapa? 3 ekor. 3 ekor apa? Injil. Maka tak dikembalikan. Walaupun ada nilai yang injil. Bagi Islam, tidak ada nilai itu. Bagi mereka ada nilai. Jadi tanya mas kahwin adalah 30 dirham. Kita kembalikan 3. Cuma soalannya, kita nak bayar. Itu bukan orang sedar. Jadi diberi tempoh. Itulah apabila kita menang dalam peperangan, adanya harta wajibah dan juga tak perang namanya harta fa'i. Seperti mana yang kita pelajari ayat sebelum-sebelum ni, kita dengan Yahudi Madinah, kita tak perang. Mereka keluar daripada Madinah. Bila keluar daripada Madinah, banyak harta mereka yang mereka tinggalkan menjadi miliknya Rasulullah dan umat Islam. Jadi ambil yang inilah diberikan kepadanya laki-laki yang musyrik tadi yang datang menuntutnya. Jadi itulah masuk wal yas'aluna anfaqu zalikum hukmullah yahkumu bainakum. Demikian itulah hukum di Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintah agar kamu berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wallah Alimun Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari Maha bijaksana. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَأَعْقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan sekiranya fatakum syai'un min azwajikum, ini ujian bagi suami Islam. Ujiannya, sekiranya berlaku sesuatu atas isteri kamu, wahai Islam, apa yang berlaku? Yang ini, suami dengan isteri Islam di Mekah lagi. Perintah hijrah. Bila diperintah hijrah, suami dan isteri pun berhijrah dengan Rasulullah ke mana? Ke Madinah. Tidak tahu apa masalah si isteri. Isteri pun lari daripada tangan suaminya. Kita lari balik ke Mekah. Balik ke Mekah itu yang وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ. Bila lari balik ke Mekah, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, mereka pulang kembali pada keluarga yang musyrik. Mereka tak jadi murtad lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka lari kembali ke Mekah walaupun tak kembali kepada keluarga, tapi mereka murtad. Yang ketiga pula adalah ini bila mereka wanita-wanita yang telah Islam yang berhijrah tadi, lalu suaminya ini kafir lagi di Mekah. Ini cerita awal walaupun disebut ceritanya. Jadi suami yang Islam di Madinah telah mengkawininya, telah beri mas kahwin. Jadi tak tahu apa masalah si isteri pun lari. Padahal suami tidak menceraikan ini lari. Bila dia lari, dia kembali kepada suami yang kafir. Bila kembali kepada suami yang kafir, bersama suami yang kafir, maka dia tidak akan bersama dengannya. Katanya murtad dulu. Ini kisahnya. فَأَعْقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. Jadi ini ada nasib yang tidak baik pada suami-suami Islam tadi. Ditanya, masa kamu mengkahwini fulana itu, berapa mas kahwinnya?
Itu jadi Islam memerintahkan, Allah perintah bagi balik 30 dirham, istrinya yang lagi pergi ke kafir, dia akan itu. Kalau kejar, tak perlu. Nak dia kejar. Biarkan saja Allah berkata. Apa maksudnya? Sebab hatinya lebih tertarik pada kekafiran daripada keimanan. Kalau seorang suami mahukan seorang isteri yang hatinya lebih tertarik kepada kesyirikan, kekafiran atau menyembunyikan kekafiran. Ini jelas mereka ni lari iran kufar. Cuma dalam tafsiran yang lain menyebut ini ujian ni. Ujian. Ceritanya bagaimana? Ada lebih kurang 6 orang yang telah hijrah. Dia murtad. Murtad. Bila murtad, dia dah kufar, dia balik ke Mekah. Itu balik dengan keluarga yang syirik, yang kafir. Nama Allah. Yang semua yang memiliki suami yang Islam. Hanya saja daripada yang murtad itu akhirnya disedarkan, ditarbiahkan. Akhirnya mereka kembali masuk Islam. Itu. Soalan yang kalau wanita itu dah kembali masuk Islam, adakah perlunya bagi mas kahwin itu kembali? Tak perlu. Ini kisah pada wanita-wanita yang lagi tak mau lagi Islam. Dan cerita yang saya ceritakan ini bukan bagi orang-orang biasa-biasa. Ada di antara sahabat-sahabat besar, sahabat yang ada nama, isteri dia berlakukan demikian. Ada kisahnya begini, ada kisah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tu dia masuk Islam. Bapaknya Abi Sufyan masuk Islam. Suami isterinya Hindu masuk Islam. Waktu Batu Mekah datangnya Abu Sufyan masuk Islam. Tapi isterinya Hindu belum masuk Islam. Tapi masih hidup bersama. Mengapa agaknya masih dihalalkan. Boleh. Disebabkan dia diberi tawaran untuk isterinya masuk Islam sebab masih dalam wilayah yang sama. Setelah beberapa hari datang hidup, kemudian masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia berkelubung jumpa Nabi agar dia nak Nabi tak kenal dia. Sebab dia telah buat sesuatu yang buruk pada Sayyidina Hamzah. Dia tikam dada Sayyidina Hamzah. Lalu ditoleh dia itu. Datang. Cuma dia datang dalam keadaan dia dalam Islam senyap-senyap. Itu yang cerita Abu Sufyan dan isterinya Hindu. Dia dipisahkan. Tak kala mana suami dia masuk Islam itu. Dia dipisahkan. Maknanya dia tidak ada akad perkahwinan semula. Cuma dia memiliki anak bernama Muawiyah. Muawiyah ini mula dia mengkahwini wanita yang Islam, lalu dia pergi ke Mekah, dia murtad. Bila dia murtad, disedarkan dia, akhirnya kembali masuk Islam. Bila kembali masuk Islam, Muawiyah mengkahwini wanita itu. Okay, selesai. Cerita satu-satu macam budak-budak. Ingat senang kalau cerita satu-satu je, setengah jam. Kemudian pula, semuanya mereka pergi ke Madinah. Bimbul Muawiyah Abi Sufyan. Bila sampai ke Madinah, bawa isteri yang ini, rupanya ada di antara isteri-isteri itu adalah isteri Sayyidina Umar yang dulu kafir masuk Islam. Ini satu kisah. Kisah ini adalah, bukan kisah itu. Kisahnya adalah, ada isteri Sayyidina Umar yang kafir, dia masuk Islam, kemudian dikahwini oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang satu lagi kisah cerita. Lalu semua pergi ke Madinah. Ini adalah bekas isteri Sayyidina Umar. Sampai ke bila? Sampai zaman Sayyidina Umar jadi Khalifatul Islam.
Abu Sufyan kata apa? Wahai anak Muawiyah, ceraikanlah akan istrimu. Ngapa agak kena cerai ya? Aku khawatir dah sebab kau orang kaya pun. Harta-harta yang ada itu, harta isterinya. Sayyidina Umar dulu. Dan harta itu semua milik Sayyidina Umar. Aku khawatir Sayyidina Umar datang ke rumahmu nanti terkenal. Ni aku punya, ni aku punya. Kenapa dia ada rumah ni? Dia tak tahu punya ada isteri Sayyidina Umar dalam tu. Baik cerai awal-awal. Kaedahlah pada zaman tu. Sebab ulama kita berfatwa, ayat yang saya kat ini, ijma' ulama mengatakan sepakat hanya berlaku pada zaman Nabi dan tak berlaku setelah itu. Dan juga zaman para sahabat. Zaman hari ini hukum ini terlibat. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi apa maksudnya di sini? Kalau kita di sini contoh, ataupun seorang laki-laki Islam adanya isteri. Isteri itu pun murtad. Boleh tak minta mas kahwin itu? Tapi pada cerita zaman ini, zaman Nabi, boleh naik itu. Cuma kalau isteri itu tak murtad, dia tak murtad, cuma dia minta cerai, kita ceraikan dia. Boleh tak minta mas kahwin? Boleh, tapi dapat setengah tu. Itu pasal mas kahwin jangan tinggi-tinggi. Sebab apa? Kalau tinggi, dia belanja semua. Nanti dia tak bagi balik. Rendah-rendah dia bagi. Sebab dia kerja boleh bayar sebulan gaji. Jadi apa maksudnya? Tapi kalau dia murtad, tak ada kan. Tapi zaman Rasul tidak. Pada turunnya ayat Quran ini, hukumnya itu pun. Okey, cerita itu. Dalam cerita yang lain, mereka yang murtad ini, bila sampai ke Mekah, pada mereka sampai ke Mekah, mereka kembali kepada keadaan kufar. Pada hari keluarga yang kafir, lalu mereka murtad. Bila mereka murtad, mereka berkahwin pula dengan laki-laki yang kafir. Kemudian kan Islam datang, Rasulullah dakwah lagi dakwah. Akhirnya suami masuk Islam, isteri yang murtad tadi pun kembali Islam. Masuk Islam lagi. Cuma ke mana mereka? Kemudian pergi ke Madinah. Cuma dalam hal ini ada hukum ataupun tidak. Ada hukum kalau sekiranya suami dulu tak dapat lagi mas kahwin. Cuma boleh minta kat siapa? Suami baru dia. Kamu tahu tak siapa yang kamu kahwini? Tidak tahu. Itu siku. Cuma tidak ada lagi bagiku kerana dia murtad. So kalau ininya, cuma aku belum dapat mas kahwin. Berapa mas kahwin? 30 dirham. Jadi suami baru kena bagi 30 dirham. Itu pada hukum. Tapi terlibat pada zaman Nabi. Ayat ini. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.